Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup. Assalamualaikum semua. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Bersama DJ Shot sendiri anda di channel Lita Bukang Light.km. Jadi, buat anda yang pernah baca pasal sebenarnya tak nak panjangkan cerita, tapi memandangkan aku dah buat video ni, dah aku cakap je lah kan. Dugaan menjadi anak-anakku ialah ada dugaan juga, bukan pada dugaan padaku, dugaan pada anak-anakku pun ada juga, sebab mereka mempunyai abang-abang yang jadi berfikiran bebas. Itu adalah kepayahan mempunyai abang daripada mak lain kan, sebab pemikiran tak sama dan masalahnya kita tidak pernah argue macam mana mak kamu besarkan kamu, pemikiran kamu free thinker, buat sesuatu tanpa restu mak ayah kerana sebab bagi orang putih restu itu tidak ada. Aku umur 18 tahun aku buat apa saja yang aku suka. Tapi aku tak pernah argue pasal tu. Lantak korang lah korang nak buat apa. Tapi when you start to mess with the life of my kids, itu yang piss me off. Ya, macam try to argue lah pasal agama, pasal ajaran yang aku ajar pada anak aku. Walaupun tak ada kalanya tak berani cakap depan-depan, tapi ada selit-selit juga. Sometimes selit, tapi diorang tak berani sebenarnya depan aku, tapi cuba cucuk-cucuk anakku. Contohnya nak ajak anak aku bercuti-cuti kan. Anakku ni, masalahnya dengan anakku Adam ni, dia tak boleh nak decline. Dia takut, bukan takut, dia risau untuk melukakan hati orang. Jadi apa yang dia buat? Dia menggunakan nama mak dia. Maknya telah menjadi kambing hitam di dalam kes ini. Dia sebenarnya memang tidak ada hati nak pergi ke mana-mana keluar atau bercuti dengan mereka-mereka itu, tapi dia tak nak cakap. Dia adalah sejenis orang buat masa ini, masa depan aku tak tahu. Dia lebih prefer habiskan masa di rumah ataupun keluar dengan mak ayah dia dan adik-adik dia. Dia tiada keluar dengan kawan-kawan dia. Dia belum sampai lagi peringkat itu. Mungkin anakku ni lambat membesar ke, wallahualam aku tak tahu. Dia lagi prefer duduk rumah, main tembak-tembak dengan adik dekat belakang rumah. Itu kerja si Adam sementara dia tak busy ni kan. Tapi tidak semua orang memahami kerana mereka dibesarkan di dalam suasana yang berbeza, di mana mereka tidak punya adik-adik perempuan dan tidak punya ayah yang sentiasa ada kat rumah, mak pula tidak ada di rumah. Mereka tak faham benda-benda tu. Jadi bila start to argue pasal pendidikan anak-anakku yang macam terkongkong katanya, sebab mereka bebas membuat keputusan apa-apa, jadi aku kurang sukalah. Sebab I respect you, so please respect the way I raise my kids. I do not argue pasal kekurangan mak korang. Janganlah kamu argue pula macam mana I raise my kids kan. Jadi apa masalah kamu kan? So itu yang tak faham orang busy body banyak cekadak ni. Contohnya anakku tidak mahu bercuti dengan mereka, tapi dia menggunakan mak dia sebagai kambing hitam. Alasan dan dengan berkata, kena tanya mak dulu, tak tahu boleh dia bagi ke tak. Cakap, lepas tu dia kena marah dengan aku tu. Dan aku kata, asal kau tak boleh cakap sendiri yang kau tak nak, kau memang tak nak, tak ingin pergi dengan diorang, cakap je lah kat diorang. Like that, diorang akan stop tanya kau, ajak kau. Ni bila kau cakap macam tu, diorang akan cuba dan cuba dia lagi. Jadi bila anakku dah cakap macam tu, dia cakap, kau 18 tahun, kau tak perlu minta kebenaran daripada mak bapak kau dah. Kau dah 18 tahun. You mengajar anak aku, nak kurang hajar dengan mak bapak pula. Aku rasa nak sepak-sepak je muka kau tu. Jadi itulah pemikiran orang putih yang sangat berbeza dengan pemikiran kita. Bagi diorang 18 tahun adalah kebebasan yang muktamad. Apa benda diorang buat, diorang nak pergi mana-mana, diorang tak akan tanya mak ayah dan mak ayah tak akan argue dengan diorang anymore. They do whatever they want. Itu masalahnya sistem pendidikan orang putih dan mentaliti orang putih. Aku tak tahu orang putih lain macam mana, tapi majority I think are like that. So once you are 18 years old, kau dah buat kepala kau sendiri, walaupun kau masih di bawah tanggungan mak bapak engkau kan, kau mengharapkan duit mak bapak engkau. Tapi in this case, kalau nak kebebasan, kau kata tak payah tanya mak bapak engkau kan, aku sepak-sepak muka seko-seko kan. So itulah masalahnya. Aku tak suka orang campur tangan dalam pendidikan anak-anakku kan. Jadi adalah sentap-sentap sikit bila anak aku cakap macam tu kan.
Dan harapnya dah cukup-cukup lah nak ajak anak aku pergi mana-mana. Anak aku tak suka lah. Tak suka nak keluar-keluar. Dia prefer keluar dengan adik-beradik betul dia je. Jadi tak payahlah nak ajak-ajak anak aku pergi ke sana kemari. Sebab dia memang tak ingin. Tak ingin. Sebab apa? Kalau pergi dengan diorang akan menjadikan anakku itu sebagai bahan ketawa, bahan mengkondemkan dia sebab dia seorang yang lurus bendul, yang tidak berani melukakan hati orang lain. Jadi itu yang aku tak nak. Aku tahu diorang akan hentam anak-anakku atau mengajak anakku yang bukan-bukan. So, sorry, minta maaf. Dan sentiasa berdoalah dijauhkan anak-anakku daripada orang-orang macam ni. Sebab tu dah aku dengan lain-lain tu boleh macam gitu-gitu je. Kalau nak betul-betul rapat tu tak boleh. Sebab influence yang tak baik tu terlampau kuat. So I don't want that. Itu adalah cabaran menjadi anak-anakku yang datang daripada culture yang berlainan dengan mereka-mereka yang lain itu. Jadi sebab tu amatlah penting menjadi seorang ibu yang mengukuhkan the basic anak yang asas dalam diri anak-anakku supaya bila mereka asas dia dah kuat, jadi one day diorang kena pergi jauh nanti, insya-Allah diorang tidak akan lupa kepada asas-asas itu. Walau bagaimanapun, aku serahkan pergantunganku kepada Allah kerana aku telah cuba yang terbaik, ya Allah. Jadi lindungilah anakku dan aku serahkan anakku ini di bawah jagaanmu, ya Allah. Andainya suatu hari nanti anakku akan terbang pergi ke kawasan-kawasan mereka atau destinasi mereka yang jauh daripada daku. Itu je lah, mengharap pada Allah kan. Siapa lagi kita nak harap? Kita harap kepada Allah lah. Nak harap kepada manusia memang haprak semua je lah. Tak boleh diharapkan. Jadi kita serahkan semua pergantungan kita kepada Allah. So aku berfikir secara macam itu saja. Dah aku nak ceritalah. Kita sambung balik cerita pasal mentaliti kat sini ya. Yang dah aku sangat-sangat pelik. Mak bapak terlampau, yelah, bila anak dah 18 tahun, dah aku tak tahu keluarga yang lain macam mana. Tapi yang dah aku nampak, dah few people that I met, macam orang-orang tua ni, diorang akan on their own. Once anak-anak diorang dah 18 tahun, dah tak duduk dengan diorang, dia on their own. Walaupun anak tu duduk dekat ke, so bila ada apa-apa masalah, mak bapak akan cuba settle sendiri. Walaupun sebenarnya, diorang macam tak berani nak tanya anak tau. Contohlah dah aku bagi contoh. Itu adalah contoh yang terdekat mentua aku kat sebelah rumah ni. Kita orang kat sebelah rumah dia je kot. So dia mak mentuku datang, dia kata dia akan kena inject COVID kan, vaksin dia dapat dia dengan pak mentuku. Jadi dia kata dia akan pergi pagi besok tu, malam tau dia cakap. So aku kata macam mana nak pergi? Drive lah. Dia kata mak mentuku je yang boleh drive, pak mentuku tak boleh drive. Jadi aku katalah suruhlah Nicola hantar. Tak apalah, dia ada benda lain dia nak buat. Boleh je drive, tak ada apa-apa. Mak dia cakap macam tu tau. Dia kata, apa pasal pula anak you kan? Anak patut tolong mak lah. Patut kata, oh ya ke? Ya Allah, itu pun pelik aku. Patut kata, tak ada. Nanti saya cakap dengan Nicola, suruh hantar nanti. You nanti dah kena injak, macam mana nak drive? Mesti tak larat. Aku kata kan. Tak payahlah menyusahkan. Tak ada. Anak you, dia kena tolong mak bapak dia. Dah aku cakap. So the next day, dihantarlah mak ayah dia awal pagi ke sana. Siap tunggu dalam kereta while diorang kena injek. Lepas tu bawa balik. Lepas tu dia kata, betul lah. Sebenarnya diorang perlukan saya hantar. Tapi diorang kalau pergi sendiri tu macam mana lah agaknya, cakap kan. Tahu kau, pelik lah orang putih ni. Itulah pelik. Tapi bila setiap kali dah aku cakap dengan mak mentua aku, kalau dah aku dah tua, dah aku kata, I won't go alone. I will ask my kids to help me. Lepas tu dia kata, I am being selfish. Anak-anak ada benda lain. Pelik betul mentaliti orang putih ni kan. Orang putih ni aku rasa diorang melahirkan anak sebagai tuan, bukan melahirkan hamba. Jadi mak bapak yang jadi hamba kepada anak-anak diorang. Diorang, they don't even dare to ask anak diorang for help. Tu aku pelik sangat. Sebab tu banyak anak-anak yang besar kepala, mak bapak, sebab tu ramai orang putih ni seorang-seorang je. Tak duduk dengan tu, tak. Sebab ajaran diorang ni aku pelik lah, sangatlah pelik. Sebab itulah kita kata ajaran Islam ini sangat indah. Kita menitik beratkan mak bapak kita. Sebab mak bapak kita telah banyak berjasa kepada kita. Kita harus membalas jasa mak kita tu dengan itulah berbakti pada mereka lah. Tapi orang putih ni sangat pelik lah, sangat pelik. Ini bukan kes suamiku je, kes ada kawan-kawan ni pun macam tu juga. Few people that I met pun macam tu juga. Jadi sangatlah pelik dengan orang putih ni, diorang punya mentaliti. Aku susah nak faham lah. Apa pula mak bapak sendiri susah nak minta tolong ke anak. Pelik. Itu satu. Mak bapak yang macam mana nak cakap tak boleh nak tegur anak tu satu. Pun satu juga. Tak boleh nak tegur anak pun satu.
Okey, bila dia aku cakap ni nanti akan kata yang membuka aib family lah. Dan aku bukan nak cerita membuka aib family. Ini adalah perkongsian ya. Ada beza membuka aib dan whatever you want to say, you say. Ini adalah isu yang aku nak bangkitkan dan kongsikan bersama. Jadi, suamiku ni mempunyai 3 orang anak sebelum perkahwinan denganku dulu. Akan tetapi suamiku ni dia tidak mempunyai 3 orang anak lelaki sebelum ini yang tidak membesar di bawah jagaannya. Jadi dia tidak tahu kerenah pembesaran itu macam mana. Dia hanya berjumpa dengan anak dia masa cuti sekolah. Jadi lain kalau kita jumpa sekali-sekala je. Of course kita akan layan dan datang anak tu bagi minyak yang penuh. Apa kau nak semua dapat. Kau nak duit kau dapat. Kau nak dapat hadiah kau dapat. Macam tu. Itu dia datang anak sebagai minyak yang penuh untuk anak-anak yang lain tu sebab diorang tak duduk bawah dia. Jadi dia tak tahu the struggle membesarkan anak-anak ni sebab dia hanya jumpa sekali-sekala sahaja. Jadi kalau nak menjealous dengan anak-anakku adalah tidak adil. Kerana apa? Kerana membesar di bawah bumbung yang sama dengan bapa mereka daripada kecil, memang mereka mendapat kasih sayang yang anak-anak lain yang mungkin tidak dapat sepenuhnya daripada bapa mereka. Akan tetapi anak-anak lain tidak merasa dimarah, kena maki hamun semua, diorang tidak merasa. Hanya anak-anakku saja rasa sebab mereka hanya datang sekali-sekala saja. Jadi mereka nampak yang indah-indah di lain dengan indah-indah saja daripada bapa mereka. Anak-anakku semua merasa from zero to Z, from A to Z macam tu. Tapi diorang tak faham semua tu. Dan suamiku pun tak boleh nak layan anak-anakku sebagai anak-anak dia yang lain macam anak-anakku. Kalau dia layan macam dia marah, hambur, maki hamun macam tu, memang akan ada isu yang sangat besar daripada mak mereka lah. Akan menjadikan isu naik turun mahkamah semualah kan. Jadi tak bolehlah jealous-menjealous sebab anak-anakku telah merasa kena marah. Ada kalanya mereka sedih, kena marah, kena maki, dipanggil bodoh, sedih hati anak-anakku. Dan aku pun ada kalanya rasa sedih sebenarnya. Sedih anak-anakku kau panggil macam tu ya. Kau marah anak-anakku sampai macam tu. Anak-anak kau yang lain kau tak ada buat macam tu. Dengan anak-anakku berani kau cakap macam tu Tapi kita fikir positif sebab dia sayangkan anak-anak dia. Dia nak mereka jadi the best, among the best. Jadi itulah suamiku. Dan aku pesan ke anak-anak tak perlulah kecil hati dengan ayah bapak kamu tu. Dia baik. Cuma sekarang ni dia dalam fasa depression juga bapak kamu tu. Jadi semuanya bercampur baur. Jadi maafkanlah bapak kamu tu. Tapi cumalah kita manusia biasa kan, kita mesti ada perasaan. Macam ni kau buat anak kau yang lain kau tak buat macam tu, anak aku je kau berani buat macam tu. So ada perasaan macam tu. So in which is normal. So itulah asam garam perkahwinan ya you all. Itu bukanlah mudah berkahwin dengan orang luar, bukan mudah untuk berkahwin orang yang sudah ada anak lain sebelumnya. Kita akan rasa bias tetap ada. Jadi itulah perkongsian yang aku nak kongsi bersama anda. Buat yang belum kahwin tu all the best lah. Semoga melalui fasa-fasa kesukaran di dalam perkahwinan itu dengan kuat, sabar dan berserah semua kepada Allah. Istighfar. InsyaAllah akan dipermudahkan. Tapi alam perkahwinan itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau tak kuat memang tidaklah ianya bertahan lama. Begitu adalah alam perkahwinan. Okey, tak lama lagi kita nak masuk Ramadan kan? Dan aku sentiasa berdoa dalam setiap urusan dipermudahkan oleh Allah sebab dah aku iman pun tak kuat. Jadi ada kalanya kita mak bapak ni bergantung kepada anak kita tau. Untuk mendapatkan kekuatan, sebenarnya anak-anak kita yang berikan kekuatan pada kita. Jadi benarlah orang kata anak-anak itu pembawa rezeki, dan in this case anak-anakku memang pembawa rezeki dan pembawa kekuatan juga pada diriku. Masa COVID tahun lepas bermula, ianya adalah satu rahmat pada kami. Buat pertamanya kami dapat tarawih tanpa miss, bersama-sama tarawih di rumah. Atau sebelum ni memang I am ashamed to say tak pernah tarawih kat sini. Sebab tarawih jatuh pada musim panas yang di mana Isyak selewat-lewat pukul 11.30 malam. Jadi anak-anak nak sekolah, it's impossible untuk attend. It is really impossible. Dan dengan perkahwinan campur ni memang susah, memang payah, menyukarkan. Jadi dengan adanya COVID, anak-anak semua kuarantin kat rumah. Dan aku telah tazkirah dan briefing mereka siap-siap lagi tahun ni.
kena sembahyang, kena buat tarawih bersama-sama. There is no excuse, kena buat. Jadi Alhamdulillah anak-anak mendengar kata dan kami tarawih bersama-sama dan sahur pun begitu juga. Jadi ianya adalah macam sesuatu sinar cahaya yang baru dalam keluarga kami. Jadi tahun ni harapnya dipermudahkan urusan sebab anak-anakku yang lain tu sekolah. Macam Adam dia online, that's fine, tak ada masalah, tidur lewat ke apa. Bagi Ida ni lah, Ida dengan Cik ini adalah mencabar. Tapi aku punya konsep, anak-anak yang belum balik ni aku tidak tekankan sangat pasal puasa kalau mereka bersekolah sebab kami bukan duduk di negara Islam. Takut ianya menjadi isu kalau tiba-tiba dia pengsan kat sekolah, orang kata kenapa kau tak makan ke, nanti dia kata dia puasa. Sebab kita tak boleh gunakan isu agama di sekolah ya. Itu adalah undang-undang di sini. Jadi takut ianya menjadi isu lah. Jadi anak-anakku ni sebelum diorang balik, aku pertingkatkan lebih pada solat daripada puasa. Sebab orang yang solat sudah pastinya dia akan berpuasa dan orang yang berpuasa tidak semestinya dia akan solat. Jadi kita pentingkan dulu solat sebab kerana solat itu adalah tiang agama. Jadi bagi aku punya prinsip itu saja. Dan aku pentingkan diorang faham pasal solat dulu. The rest will come on its own mengikut dengan teraturnya. Jadi ajarlah solat dulu. Jadi begitu juga dengan anak-anakku. Itulah, cuma harap dipermudahkan, dikuatkan anak-anakku untuk terutamanya si Ida itulah, Ida dengan Jik ni. Untuk sembahyang tarawih bersama-sama kami seluruh keluarga. Itu adalah aku punya wish dalam setiap plan ya, dalam setiap plan keagamaan ni atau plan yang untuk membentuk anak ni memang akan ada rasa perasaan tu, tapi aku serah pada Allah lah kan. Itu Allah punya kerja untuk menjentik hati anak-anakku dan melembutkan hati anak-anakku. Asalkan aku on my side, aku cubalah usaha juga dan berdoa dan cuba ubahlah apa-apa yang yang tak betul dalam diriku ni ya, sebab anak adalah kita punya reflection mak ayah kita macam mana mak ayah, macam itulah anak-anak. So cepat je tangkap kalau benda yang tak baik daripada mak ayah tu kan. Itu yang kita tak nak. And dan aku nak kongsi sikit lah kan, semenjak jadi mak ni kan, cepat je Allah makbulkan doa. Sama ada doa pada diri sendiri, doa pada anak-anak ke, cepat je makbul. Atau sebelum ni rasa macam payah benar benda tu nak jadi ya, macam tu. Jadi betapa indah je menjadi seorang ibu, berdapat melihat nikmatnya, hikmahnya. Jadi sebab tu benarlah orang kata, cakaplah yang baik-baik pasal anak. Sebab itu adalah doa daripada mulut seorang ibu adalah satu doa. Jadi sebab itulah minta ampun banyak-banyak pada Allah ada terlepas kata dengan anak-anakku. Bahayanya perkataan keluar daripada mulut mak ni kan. Jadi benarlah. Sebab itulah syurga tu di bawah telapak kaki mak. Sebab all the struggle and pain yang mak kena hadapi kan untuk anak dia. Dan betapa sedihnya for all that she has been through, anak dah besar, dah berlaki, melupakan mak. Kurang ajar dengan mak kan. Bukan kau ajar dengan mak, ambil duit mak lagi. That is so sad kalau benda-benda ni jadi. Harapnya tidak terjadi pada anak-anakku lah. Mungkin anda akan tertanya-tanya, kadang-kadang ada subtitle, kadang-kadang tak ada. Subtitle tu bergantung pada masa yang aku ada. Dan ada kalanya bila ada subtitle tu ada typo lah. Ala you all, halalkan je lah typo-typo tu. Ini makcik anak 4 yang buat subtitle ni. Tak ada assistant, buat sendiri, semua buat sendiri. Filmkan sendiri, record sendiri, edit sendiri, transfer file ke komputer dengan sendiri. Gitu. Jadi bila dah rabun-rabun tua ni, dah tua-tua rabun, jadi lepas tu masa pula very limited. Lepas tu nak mencapai spek guna PC. Nak guna PC, bukan PC. Setakat ni ada PC depan, ada Mac depan ni, okey, nampak clear lagi. Kadang-kadang kalau dengan handphone tu, bila nak tambah itu, tambah ini tu, mata tu jadi blur, jadi ada typo error. So you all halal dan maafkanlah bila ada typo error dalam subtitle tu. Faham sendiri sudahlah kan. Ini bukanlah formal channel, ini adalah formal Lintang Pukang. Jadi dia punya subtitle pun Lintang Pukang. Jadi ramai yang memahami. Tapi ada ramai juga yang pilih-pilih aku tu, but it's okay. Tak, no hard feelings, aku tahu. Tapi harapnya faham lah ya. Ini adalah channel Lintang Pukang. Subtitle pun ada kalanya Lintang Pukang sebab tukang editing dia tak pakai spek bila buat. Dan ada kalanya mata dah terlampau penat, dah jadi jari pula dah tak tajam kan, dah gomok-gomok. Jadi typo pun tak perasan. So maafkanlah ya di atas kekurangan channel ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup.